Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Rusdi Long yang kita datangkan daripada Sungai Kapal Indah, yang telah mengikuti bersama-sama dengan kita untuk pengetahuan tuan-tuan, ini adalah malam yang ke-58 roadshow kita. 58 seluruh kita. Daripada 58 boleh dikatakan 55% roadshow di negeri Selangor, 45% kita peruntukkan kepada negeri Johor sampai ke Perlis, dan insyaAllah kemungkinan Sabah dan ke Sarawak. Tidak ada daerah yang tidak menyampaikan permohonan untuk kami datang ke daerah-daerah, untuk kami bertemu dengan teman-teman, untuk bercerita tentang isu-isu. Sebahagiannya telah diulas dengan begitu baik, panjang lebar oleh saudara saya Dr. Zulkifli Nurdin sebentar tadi. Datuk Zulkifli Nurdin akan berangkat ke Myanmar pagi-pagi besok jam 8 kerana beliau mewakili kumpulan ASEAN untuk melihat bagaimana pilihan raya di Myanmar diadakan. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya nak bagikan dalam masa yang terhad ini kepada 3 kategori apa yang saya nak sebut. Pertama ialah tentang saya nak jawab beberapa perkara untuk menegakkan ketentuan tentang apa yang berlaku dalam Dewan Undangan Negeri di Selangor yang baru berlangsung pada minggu lepas. Yang kedua ialah mengenai isu-isu terkini yang saya rasa orang Jalan Kebun kena tahu, orang Teluk Menegun kena tahu, orang Kota Raja kena tahu, orang Bukit Jati kena tahu. Saudara, saya kecil-kecil dulu, umur 7 tahun, belajar agama, sikit-sikit belajar agama sekolah petang di Masjid Tok Dagang tu. Ustazah saya namanya Norlia Harun. Ustazah saya yang tinggal di Teluk Menegun ni namanya Ustazah Kamal B. Saya ingat ada lagi Ustazah Kamal B sekarang. Dan saya, inilah tempat saya. Kampung Jawa tu Haji Mahmud tu, Haji Mahmud, Bilal Haji Mahmud dulu tu. Situlah saya berulang dengan anak dia, Syarifuddin namanya. Alhamdulillah tuan-tuan tahu siapa anak sulungnya. Anak sulungnya ialah orang pemimpin negeri Selangor ini yang pernah memegang jawatan Timbalan Menteri Besar, Datuk Abbas Sujana. Disitulah yang saya bermain dengan Ustazah Mahani dan adiknya Maria Mahmud. Orang-orang ini tuan-tuan dan puan, saya subur dalam suasana ini. Subur betul tuan-tuan. Ini kita kira cerita-cerita 50 tahun yang lalu tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, saya tengok perkembangan yang terakhir ini, pembangunan yang berlaku, taman-taman. Semuanya taman belaka saya tengok tuan-tuan. Semuanya taman. Pergi sana taman, pergi sini taman, pergi sana taman, pergi sini taman. Agaknya dunia yang paling banyak sekali taman dekat sini lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Apapun tuan-tuan dan puan, saya rasa bila balik ke sini tuan-tuan, teringat saya pernah duduk di belakang Kolej Islam tu, betul-betul di belakang rumah Dr. Rauf. Dr. Rauf ni dulu prinsipal kepada Kolej Islam Melaya. Saya duduk dekat situ dekat 5-6 tahun. Lepas tu pindah ke jalan Kampung Pandan, depan dengan Tengku Laksman ke jalan masuk tu. Di situ saya dibesarkanlah bersama dengan datuk nenek saya, orang Bugis. Saya masih boleh cakap Bugis tuan-tuan. Kalau ada yang Bugis dekat sini mengaku Bugis, tak boleh cakap Bugis, itu orang Jawa kata Bugis ngenceret.
Tuan-tuan dan puan sekalian ya. Pertama sekali dalam dewan, YB Azmin pukul saya habis-habisan. Ada 3 perkara dia pukul saya. Pertama ialah saya dikatakan membazir untuk melakukan renovasi kepada ofis saya. Dan MB berikan kenyataan menafikan bahawa saya telah menyalahgunakan peraturan-peraturan yang ditetapkan, terutama peraturan keuangan kerajaan negeri. Saya nak beritahu tuan-tuan, Menteri Besar pun tak cakap habis. Ofis saya tu bukan ofis yang sedang diduduki untuk dibaiki renovation, bukan. Ofis baru, totally baru. Tak ada exco dalam negeri Selangor ini mempunyai pekerja yang dia bertanggungjawab terus kepadanya 19 orang. Saya je yang 19 orang. Pasal saya jaga infrastruktur, saya jaga hal ehwal Islam, saya jaga adat Melayu, saya jaga kemudahan awam. Biasanya 2 exco jaga tu, tapi entah macam mana diserahkan kepada saya seorang nak jaga semua portfolio itu. 19 orang. Tak ada exco lain yang ada 19 orang. Saya je. Sebab itu bukan saya baiki ofis saya, bukan saya tukar kerusi saya, bukan saya tukar meja saya. Saya nak jemput Azmin, saya kata tengok sendirilah, tengok kapet yang dia apa, tengok meja yang dia apa, tengok kerusi yang dia apa. Sangat sederhana, 300,000. Besar nampaknya, surau ada. Saudara-saudara, bilik mesyuarat ada. Tetapi yang paling sederhana, dan saya nak beritahu tuan-tuan dan puan, harga itu jika dibandingkan dengan kepala manusia yang duduk dalam ofis itu, saya rasa saya antara yang termurah sekali. Tapi saya difitnah. Benda ni dah ditimbulkan. Teman-teman UMNO pun dah timbulkan benda ni sebenarnya. Sebab saya jadi exco dulu, biasalah. Nombor 2, tentang kontrak namanya KPS-SCM. Saya bukan kuasa penentu untuk menentukan kontraktor-kontrak itu dapat kerja atau tak dapat kerja. Seluruhnya ditentukan oleh pejabat keuangan negeri, perbendaharaan negeri. Hasan Ali walaupun jadi exco tak ada kuasa penentu, tak ada kuasa memilih, tak ada. Semuanya diangkat kepada pejabat perbendaharaan yang menuliskannya sama ada pegawai wang negeri atau wakil pegawai wang negeri. Dan itu dilakukan. Kalau misalnya tak betul, dah lama SPRM masuk, dah lama dah. Kalau misalnya tak betul, saya rasanya bercakap daripada penjara Sungai Buloh sekarang. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan, yang ketiga, yang pertama office, yang kedua KPS-SCM, yang ketiga saya pun dah lupa dah apa benda yang ketiga. Tapi apa yang saya nak sebut, tuan-tuan dan puan, apa yang saya nak sebut, saya mengikut peraturan. Saya dah bekerja dengan kerajaan sebagai pegawai takbir dan diplomatik. Saya memegang 11 jabatan. Average saya bekerja 20 tahun. Bekerja tetap satu jabatan tu dalam 2 tahun. Hanya lama di jabatan Perdana Menteri bahagian Kabinet 4 tahun setengah. Ada 5 tahun. Kebanyakan di Intan saya pernah bekerja Biro Tata Negara sebagai timbalan ketua pengarah Biro Tata Negara. Tak ada. Bayang tuan-tuan, sebagai DO macam-macam, sebagai orang di Jabatan Perdana Menteri menjaga projek, ratus ribu projek, ratus ribu jenis projek, bilion. Kalau saya nak ambil satu projek hanya 1% saja, saya tak tahulah betapa kayanya Hasan Ali. Tapi ayah saya guru Quran, imam, mak saya guru Quran, masuk jiwa Quran dalam diri saya. Tuan-tuan, tangan ini tak terlibat dalam mana-mana rasuah, tak ada. Jadi saudara Azman kata saya salah guna kuasa. Saya juga timbulkan tentang hal, masa saya memberikan ceramah, bukan saja saya timbulkan hal-hal yang berkaitan dengan apa, tapi saya timbulkan hal mengenai Azmin. Mana dia dapat tahun 1992 gaji 2,000, tapi beli saham dikatakan bersama isterinya hampir 8,5 juta ringgit.
8,5 juta ringgit. Sampai sekarang tak berjawab. Dekat 15 tahun dah ditimbulkan, sampai sekarang tak berjawab. Pasal apa tak jawab? Mana dapat duit tu? Mana dapat duit? Waktu bekerja di peringkat awal, gaji RM2,000, boleh beli saham sama isteri. 8,5 juta ringgit. Besar 8,5 juta ringgit. Saya tanyakan itu. Dan juga saya tanyakan yang terakhir, tuan-tuan tengok dalam seminggu 2 minggu ni Datuk Nala Karupan berceritakan tentang, minta maaf saya sebut malam ni, tentang isteri. Terang-terang disebut, bukan saya sebut, Datuk Nala sebut, Umi Hafidah sebut. Macam mana timbulnya hubungan intim antara isterinya dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan saya timbulkan, bukan saya nak timbulkan. Anwar dengan saya kawan baik. Satu universiti, satu pengajian. 1 tahun masuk universiti, tapi dia keluar lewat. Saya keluar dulu. Patutnya 3 tahun, dia buat 4 tahun. Saudara-saudara, sampai kepada peringkat itu, saya tidak menggunakan dalam dewan yang dia dayus. Saya tak guna perkataan itu, pasal saya tahu perkataan itu mempunyai implikasi yang sangat besar. Dan saya tak mau guna perkataan itu, hanya bagi imbasan-imbasan saja. Dia kena jawab. Dia kata saya ada PhD pun tak boleh fikir, ada PhD pun tak gunakan kekuatan PhD yang ada hingga menimbulkan persoalan peribadi. Saya kata bukan persoalan peribadi, pasal dia pemimpin. Kalau dia duduk rumah saja, pergi balik makan tom yum, duduk rumah saja, tak pimpin mana-mana, okey. Tapi dia memimpin parti, dia memimpin negeri, dia memimpin negara, kemungkinan duduk kursi timbalan Perdana Menteri. Itu yang saya concern. Saya tak nak timbalan Perdana Menteri atau Menteri terdiri daripada mereka yang bacot, terdiri daripada mereka yang dayus, terdiri daripada mereka, saudara, yang melindungi satu perbuatan yang sangat keji melibatkan isterinya dengan orang lain. Tuan-tuan, jangan salah anggap saya timbulkan ini bukan kerana saya nak timbulkan. Dah bertahun-tahun. Tapi tak ada jawapan yang pasti. Datuk Nala juga mempersoalkan salah seorang anaknya. Kena buat DNA, dia kata. Anak siapa? Saya pun tak timbulkan benda ni. Tak ada sanggalah kok timbul perimbas-imbas. Pasal saya menghormati sesama manusia, menghormati sesama insan. Tapi bagi saya, sebagai pemimpin di level mana pun, peringkat mana pun, he must be clean and seen to be clean. Itu prinsip saya. Saudara-saudara, dia tak jawab 5 perkara. Tuan-tuan tengok dalam sinar harian muka pertama, tuan-tuan, cover front page, putusan front page. Saya sebut satu persatu, jawab satu persatu, tak jawab. Kenapa tak jawab? Pasal apa tak jawab? Benda yang fundamental, kamu dapat beli saham 8,5 juta ringgit. Saya kerja lebih jauh lama daripada dia. Dah lebih lama jauh daripada dia. Dah 40 tahun saya bekerja. Nak kumpulkan 1/10 daripada itu pun tak ada. Sebab itu, saudara, habis tentang itu. Nombor 2, tentang isu yang sebagainya disentuh oleh yang berhormat tadi, Datuk Zulkifli Nordin. Pertama, saya nak sebutkan tuan-tuan dan perempuan, kepada teman-teman PAS saya yang datang bermalam ini, yang saya raikan mereka, yang saya hormati mereka. Kalau saya sentuh tentang PAS ini, saya berupaya untuk menyentuh sebab saya pernah menjadi timbalan naik Presiden PAS atas Presiden. Nombor 2, timbalan Presiden. Saya di nombor 3, naik Presiden. 6 tahun naik Presiden. Saya 8 tahun.
menjadi ketua PAS Negeri Selangor atau Persujaya PAS Negeri Selangor. 8 tahun, mana 8? Ini dah 8 tahun. Saya boleh cakap sebab saya bersama-sama buat dasar dalam PAS pasal pimpinan tertinggi. Tapi apa yang saya nak sebut tuan-tuan dan puan, saya sangat terharu. Hati saya luluh. Tuan-tuan luluh. Sedih. Pasal saya masuk PAS 15-16 tahun yang lalu, zaman Datuk Fadil Noor. Ada 3 sebab saya masuk PAS. Pertama, saya dah negara Islam. Saya belajar di luar negara 7 tahun setengah. Saya belajar di Amerika, Masters di Amerika, PhD di Amerika. Orang tak suka saya sebut PhD. Dia kata saya nak menunjuk. Nak menunjuk apa? Memang saya ada PhD. Apa masalahnya? Saya tak tunjuk grade apa yang saya dapat. Tak ada. Saya tak tunjuk universiti itu dia punya grading universiti, rating dia nombor berapa dalam dunia. Saya tak sebut. Padahal saya patut sebut. Pun dalam blog-blog mengatakan, oh dia menang apa ni, duduk apa ni, bukan main mengangkat kursi sendiri, duduk kursi angkat sendiri. Begitu ke peribahasa dia bunyi? Macam mana bunyi dia? Macam mana? Masuk bakul angkat sendiri, kursi pula. Dia pun orang Sungai Kandis ni. Kamu kata masuk bakul angkat sendiri. Tak ada. Tapi saya tengok dalam blog, sensitif betul. Dia kata saya sombong. Saya nak bagi tahu anak-anak ni, saya ada PhD. Saya nak bagi tahu anak-anak supaya mereka pun berazam. Kalau saya boleh, anak kampung, lahir Pulau Indah, saya Pulau Lumut, lahir Pulau Lumut. Tak ada air, tak ada api, tak ada berpetokar, tak ada. Pergi naik bot, balik naik bot. Tak ada telefon, tak ada televisyen, tak ada. Tak ada kipas. Inilah baru jumpa kipas. Tak ada. Mana ada kipas buat pelabuhan Kelab di masa saya dulu. Tak ada. Tapi saya boleh skor sekolah rendah. Darjah 6 boleh skor ketika itu 4A berkali 5A. Saya skor. Saya boleh skor PMR. Minta maaf lah anak-anak ni. Saya motivator. Saya nak bagi motivation kepada anak tuan-tuan ni. Tak ada kipas belajar. Rumah tak ada api. Saya pakai api daripada api pelita minyak gas. Setengah jam sekali kena dijentik, sumbunya kena dijentik. Kalau tak dijentik, merah. Bukan terbakar ni, tak biasa. Tak jentik terbakar pula dah. Tak jentik, pasal dia bertaik itu, akhirnya dia punya cahaya dia dah jadi merah. Bila jadi merah, baca buku, air mata keluar. Itu dia. Dalam suasana yang macam itu, tak ada motivation. Tak ada. Saya tak pernah pergi motivation, tak pernah pergi tuition. Tapi skor, anak kampung skor. Itu yang saya nak bagi tahu anak-anak kita. Bila saya bentangkan ni, mulalah bloggers akan tulis. Mulalah. Apa masalah kita ni? Saya pun tak tahu lah tuan. Kadang-kadang saya tak tahu nak bersyarah, nak sebut apa. Elok saya bersyarah tajuk ni kucing-kucing. Ikan peraga. Tuan-tuan baca sekalian. Yang pertama, saya masuk PAS kerana PAS menawarkan bahawa kita akan menegakkan negara Islam. Oh, saya punya seronok lah. Saya punya seronok. Tuan-tuan, makcik dan pakcik saya, persekitaran saya ni, persekitaran agama. Ustaz Hamid, kan kat Petronas tu. Tu pakcik saya, adik-beradik dengan bapak saya. Atan tu sepupu saya yang jaga Petronas kat Kampung Jawa. Persekitaran agama. Rumah Ustaz Hamid tu, kalau tuan-tuan tengok tingkat atas rumah dia tu kitab dia ke tepi daripada dinding ke dinding. Saya ingat masa dia balik daripada Mekah, tuan-tuan, duduk 23 tahun duduk Mekah, tuan-tuan, yang bawa kitab tu duduk kita lembu. Lillahi ta'ala, kita lembu, tuan-tuan, kitab. Persekitaran itulah kami dibesarkan.